Okey, setakat ni kita ada berapa orang dah? Okey, setakat ni kita ada 114 orang dah. So, kita menunggu lagi yang lain. Okey, sementara tu untuk peringatan mesra, untuk pelajar yang masih lagi belum mengisi kod kumpulan kurikulum, minta isi segera sebab ini adalah permintaan daripada unit kurikulum, mereka nak maklumat kumpulan. Okey, maklumat kumpulan untuk yang sepatutnya yang apa ni? Yang join pada hari ni lah. So isi. Pensyarah awak ada forward Google Sheet di mana awak kena isi kod kumpulan kurikulum tu. Okey. Okey, awal minta attendance nanti last sekali lepas you dah habis dengar semua penerangan daripada Puan Marini. Okey, dah separuh dah yang ada. Jadi kita pun dah pukul 3:07. Jadi kita tak nak buang masa lama sangat. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Kalau ada yang tak kenal saya pensyarah sini, Puan Suzanawati. Okay, saya jadi moderator untuk webinar kita hari ini. Okay. Sebelum tu terima kasihlah kepada semua pelajar yang setia menunggu untuk mendengar webinar ini. Untuk makluman, pengajaran online hari ini bertajuk System of Inequalities. So mungkin ada yang dah masuk topik ni dan mungkin juga ada yang belum. So mana yang dah masuk mungkin boleh buat revision lah. Sebelum kita meneruskan webinar ni, saya perkenalkan dulu penceramah kita pada hari ini. Penceramah kita ni nama Puan Marini Muhammad Taib yang juga merupakan pensyarah Politeknik Balik Pulau daripada Pulau Pinang. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 15 tahun. Tak silap saya lah. Kalau salah boleh betulkan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya persilakan Puan Marini untuk memulakan pengajaran beliau. Silakan Puan Marini. Oh, tak dengar. Tak dengar ni Puan Marini. Right. Ada masalah. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Boleh dengar perlahan sikit. Sebab Okey, dekat boleh. sini tengah hujan lebat. Oh, sini bawah habis hujan. Sini hujan lebat selebat-lebatnya. Jadinya kalau suara saya tenggelam timbul tu, minta tolonglah apa tu Puan Suzana call saya supaya saya tak syok sendiri cakap seorang. Boleh. Okey, So boleh dengar. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang to all the students, especially to Puan Suzana. Actually, she's my good friend of mine. We were studying degree together back then in UiTM Shah Alam. So then alhamdulillah lah keep in touch. So thank you for inviting me in this webinar. So then kita akan masuk topik system of inequalities. Saya difahamkan ada yang dah belajar, ada yang belum lagi. So don't worry, yang dah belajar tu kita boleh recall balik. Alright, so let me share you my screen. Saya jarang guna Webex ni. Jadi saya tak tahu sama ada saya buat betul ke tak. Apa benda saya nak katakan Screen share. So, okay, nampak tak apa yang saya nampak ke? Sikit. Boleh nampak. Okay, nampak kan? Okay. Right. So, before I go into the depth our lesson today, so let me explain to you the application of system of inequalities in our real life.
Kadang-kadang kan kita belajar kan maths ni, especially maths lah. Kita main belajar je. Tak tahu pun apa aplikasi dalam kehidupan seharian. Dan bila awak tak nampak dia punya application in our real life, nanti you akan rasa macam, weh, what the heck? Belajar maths tapi tak tahu apa kegunaan, main belajar je, tak tahu guna kat mana. So then, before saya masuk in the technical part, saya akan explain tentang application dia dalam kehidupan seharian. So maaf suara saya diganggu oleh bunyi merdu hujan lebat di luar sana. So kalau tak dengar suara saya tu, bagi tahulah saya akan cuba menjerit. Okay, hopefully boleh dengar. Kalau tak dengar, inform saya. Okay, sebab dia lebat berhenti and then lebat balik, so then suara saya tenggelam timbul lah. So then macam subjek algebra, calculus kan, you all belajar selama ni, tak pernah pun nak ambil tahu tentang dia punya aplikasi. So better ambil tahu so that awak akan ada jiwa tau. Awak akan rasa macam rasa nak belajar lagi, nak tahu apa lagi kegunaan dia dalam real life. So kena ada jiwa belajar ni. So then saya akan terangkan very briefly application dia dalam kehidupan seharian kita. Okay, so contohlah. Okay, sekejap saya punya tak bergerak. Okay, so introduction, sebenarnya a system of linear inequalities represented kan, dia punya simbol less than, less or equal, greater than, greater or equal. Actually, it's a set of two or more linear inequalities in several variable. Variable tu ada banyak lah, X, Y, Z dan seterusnya. So it is used when a problem requires a range of solutions and there is more than one constraint on those solutions. Saya akan terangkan kemudian lepas ni. Okay, so actually the system of inequalities is often being used to determine the best solution to a problem. Sebab tu kita belajar linear, sebab tu kita belajar system of inequalities tu. Nak tengok sebenarnya dia boleh relate dengan kita punya kehidupan seharian untuk dapatkan the best solution. Alright, contoh macam mana? Apa contoh dia? Yeah. Kalau boleh two-way communication lah. Okay, tak nak cakap saya cakap seorang-seorang saya kan macam krik-krik saja kan. So then kita try to communicate with each other lah. Alright, so then tengok dekat screen ni ada gambar perempuan tengah menyongeh tu kan. So kita bukan nak cerita pasal perempuan ni. Nak cerita pasal dia shopping kan. Maksudnya shopping. Everybody is shopping every day kan. Nak pergi cafe beli makanan, pergi shopping beli baju, kasut, bag semua kan. Every day kita shopping. So then apa kaitan system of inequalities dengan shopping ni? Contoh paling mudah. Let's say lah you ada 2,000. You ada 2,000 and then you punya budget 2,000, you nak beli kasut, baju dengan bag. So then you ada 2,000 je. So then sama ada you nak habiskan 2,000 tu atau you nak jimatkan kos, maksudnya you nak jimat 2,000 tu mungkin tak habis semua. So then you kena fikir dan kena solvekan problem tu. So how many bags, how many shirt, how many shoes that you can buy so that maybe you want to finish all the 2,000 ringgit or you want to save your money. So itu sebenarnya ialah part of system of inequality sebenarnya. Cuma kita tak perasan kan. Selama ni main beli je tapi sebenarnya we are applying the system of inequalities kat situ. Alright, next. Okay, tengok contoh ni. Ini contoh gambar apa? Gambar apa tu? Berasak kepul-kepul, gambar apa? Ya, krik-krik. Yelah macam biasalah online kelas kan. Saya lah yang tanya, saya lah yang jawab kan. Biasalah tu. Inilah gambar kilang lah. Gambar factory. So dan contoh ni ialah banyak. System of inequalities ni digunakan banyak dalam factories. Okay, so dia guna macam constraint labor, time constraint, apa tu dengan supply dia, and then demand dia, constraint dia lagi, scheduling, manufacturing, semua tu constraint. Dia nak come up with the best profit. Maksudnya dia nak maksimalkan profit. Itu pun kegunaan dalam factories, manufacturing. Alright. Contohnya, main injek-injek je kan. Sekarang ni pun tengah COVID, tengah spike. So tengah ada booster, everything semua. So then doktor-doktor tu dia bukan main injek je suka hati. Ambil 60 ml, contoh tak dia gunakan system of inequalities juga untuk mix and match all the drugs. Kan drug A, drug B campur dan dapatkan the best dose untuk kita so that dia punya constraint tu ialah patient tu lah umurnya berapa tahun, ketinggian, berat and then sakitnya apa. So that itu yang memberikan solution, the best medicine untuk diberikan kepada kita. Itu sebenarnya aplikasi system of inequalities. Alright.
Ni travel, okay, kat airport. Kalau you perasan, kalau kita pergi travelling naik aeroplane, before kita nak check in tu dia akan timbang berat kan. So kalau lah airport, katalah airport tutut kan, dia nak ambil profit dekat fees untuk timbang berat tu kan, berat bag. So then dia ada profit katalah hari ni nak kena 10,000. So then dia akan timbang. So kalau berat bag tu banyak lagi dia untung lah. So that dia kira everything tu buat forecasting. So sehari tu dia boleh dapat berapa. Itu semua guna system of inequalities kalau awak tak tahu. Okay. So then macam public transportation pun sama juga. Memang guna system of inequalities. Contohnya dekat bandar. Dia dah kira dah penduduk berapa orang. Jarak A to B ada berapa jarak. Masanya berapa minit. Nak bagi berapa kilometer. Ringgit tu berapa ringgit untuk jarak tu. So then dia akan providekan public transportation lah. Sebab kalau dia tak ambil kira semua tu, nanti dia rugi. Dia buat MRT, dia buat airport, dia buatlah pelabuhan kat situ untuk boat ke apa ke, tapi tak ada orang naik pun. So then itu semua dia ambil kira untuk dia maksimaskan profit dia. So itu pentingnya system of inequalities. Alright. Ni contoh lagi. Ni yang gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Ya, betul-betul. Ya, saya yang tanya, saya yang jawab. Okay, gambar ladang lah. Gambar plantation, plantation manufacturing. So that in this plantation, the researcher already count all the possibilities of the fertilizer. Nak guna fertilizer apa, cuaca macam mana, tanah, soil dia macam mana, everything semua. So then dia boleh come up with the plantation yang subur. So then dia boleh make it profit. Pun menggunakan system of inequalities. Right? And then I think this is the last one. Okay, ni dalam sport. Dalam sport pun kita pakai juga system of inequalities. Di mana dekat bagian scheduling lah. Kalau you biasa orang-orang tengok bola kan. You akan tengok bola ada certain season tu kan. Ada World Cup lah, everything semua kan. So then semua tu menggunakan system of inequalities tau, scheduling tu. Dia bukan seksaja je bulan 4 sekarang kita nak buat World Cup. Tak ada kan. Dia ambil kira macam-macam perkara. Player dia, all the stuff, all the broadcasting TV, media sosial lah. Media sosial, TV, radio dia ambil kira juga. So then dengan crowded, dengan penonton, semua tu diambil kira. So then dengan cuaca, dengan segala makninik benda yang dia akan ambil kira, constraint tu, jadi come up with the best solution untuk setkan tarikh untuk dia scheduling untuk buat World Cup. Dia bukan letak suka hati je, tarik pump letak. Okey lah, bulan puasa sekarang kita main bola. Tak ada. Kan dia bukan suka hati letak tarikh macam tu. So dia ada kiraan-kiraan dia, forecasting semua dah buat, and the researcher and dia dah, ni lah dipanggil sport, science of sport lah. So dia pakai juga okey, kami nak menyahut tapi mic ni orang faham. Okey lah, betul juga nah. Kan patutlah saya tanya, saya jawab. Tak apalah, saya anggap je lah you all jawab dekat rumah you all kuat-kuat. Sesungguh-sungguh tapi saya tak dengar. Okay, so then inilah contoh beberapa application dalam our real life. So then you tahu dah, dalam system of inequalities ni, almost part of our life tu related with this topic. So then bila tahu tu, barulah terasa macam ada jiwa sikit nak belajar. Tak adalah macam lukis graf, lepas tu lorek, shaded region. So apa kegunaan dia tak tahu. So then you tahu dah. So hopefully you boleh nampak. Kalau ada soalan, solution nak solvekan by using system of inequalities, then you know, I study here, I'm studying this one just because I have to know this to solve this kind of questions. So awak baru ada jiwa. So without further ado, so let me let me teach you how to perform the system of linear inequalities. Saya tak boleh nampak bahagian chat. Kalau ada soalan kita tengoklah moderator tolong bacakanlah sebab saya tak nampak lah. Saya nampak skrin saya macam ni. Boleh. Nanti saya baca. Saya jarang pakai Webex. Saya biasa pakai Google Meet, Zoom, macam tu lah. Jadi Webex macam bodoh sikit lah. Okay, alright. So look at the screen. Okay, so siapa yang dah belajar, tak apalah, dengar je lah balik kan. Mungkin lebih faham kali kedua belajar. So then the first one, okay, before I teach you how to solve the
question by using system of inequalities, you have to know a few things about how to start the question. Okay, the first one, you must make sure the coefficient of y must be positive value. Mesti wajib bergunah. Tak boleh negatif, wajib positif. Kalau negatif tu salah lah tu nanti. Because the shaded region actually is referring to the positive of y. So kita kena jadikan term of y, so mesti y tu positive value. Yeah, so itu yang pertama, yang kedua. Kemudian kena tahu simbol ni. Less or equal, greater or equal, lepas tu less and then greater. Okay, waktu saya belajar zaman-zaman sekolah dulu, cikgu panggil kaki tau. Ni ada kaki, ni ada kaki. Ni tak ada kaki. Ni tak ada kaki. Tak tahulah kenapa cikgu panggil macam tu. Kaki tak ada kaki. Saya pun ikut je lah. Saya akan cakap ada kaki, tak ada kaki. So kalau ada kaki, kan ni ada kaki lah, ada kaki. So dia guna solid line. Solid line macam ni, solid line. Kalau tak ada kaki, kan tak ada kaki kan, dia simbol tak ada kaki lah. Maksudnya tak ada kaki lah bawah dia kan. Tak tahulah. Double line kot dia panggil, okay. Dia ialah dotted line. Dotted line. So kena hafal tau. Selalunya you all macam short sendiri kan. Main lukis je. Graph dah betul. Graph dah lukis betul. Tapi kind of line tu salah. Supposedly you kena buat dotted line, you pergi buat solid line. Salah lah. Memang markah memang out. Tak dapat diterima. Okay, walaupun betul tapi types of line tu salah, tak boleh juga. Salah juga. Okay. Kemudian lepas tu baru you kena start with finding the x and y intercept. Ni maksudnya awak kena buat plotting. Plotting dekat graph tu, so then you akan dapat graph lah, sama ada linear graph ataupun polynomial graph, bergantung pada equation. Okay, alright. So then saya teruskan sebab saya tak dapat dengar suara you all. Okay, nak tanya soalan faham tak faham pun dekat chat je lah you boleh jawab. Okay, look at the first question. Saya akan bagi contoh yang simple gila tau. I will give a very simple question, a very basic equation. Just I want to show you how to shade the feasible region. So then we will go to the complicated question regarding of the system of inequalities, so that you know how to perform the graph more than 2 or 3 variables lah, or no, sorry, 2 or 3 equation. So yang soalan yang saya tunjuk kat sini memang senang gila-gila. Okay, so then tak susah pun. So I just nak ajar cara nak perform, nak lukis graph dengan nak shaded region sajalah. Okay, tengok example 1AA, yang A Okay, so dekat sini first step tadi kata apa? Dia kata mesti coefficient of y tu positif. Kita check. Check dulu, tengok dulu. Positif ke negatif y tu? Semua positif. Tengok, positif, ni pun positif. Ni tak apa, tak ada y, janganlah tengok pula. Biarlah, mana kata mana y, where is y? Tak ada y pun, nak tengok dia negatif positif. Tak ada lah. Biarkan aja. So, this one pun positif, ni pun positif lah. Maksudnya kita dah check. Dah check the first condition, coefficient of y must be positive. So, memang dah semua positif. Senang cerita. Okay. Tak payah nak susah nak tukar-tukar dah. Okay, so next kita kena tengok pula solid line ke dotted line. Okay, ada kaki solid line. Ada kaki solid line. Tak ada kaki. Yang nombor C tak ada kaki, so dotted line. Yang D dotted line sebab dia tak ada kaki. E dengan F ada kaki, so solid line. Yang kat bahagian sini tu tak ada kaki, so dia dotted line. So dah dapat semua tu, baru saya akan ajar how to draw ataupun sketch the graph. Kalau saya laju bagi tahu saya memang cakap laju sikit. Okey, kalau saya tiba-tiba tak dengar suara pun tolonglah bagi tahu saya. Nanti buang air liur je. Alright, tengok example A. Okay, tengok example A. Okay, y less or equal than x. So saya tukar kepada y less or equal tu kepada equal simbol sebab kita nak buatkan dalam bentuk graph. Okay, basic tau. Ni basic gila tau. Y equals to x, kalau dia punya graph mesti memang akan melalui origin. Okay, so then kalau y equals to x, maksudnya y0, x pun 0. So maksud kat sini lah, dia memang macam tu. Okay, x0, y0. Okay, so then saya akan buat graph. Okay, kenapa bentuk graph gitu ke? Saya dah ambil.
Okay, kita buat y-axis. Okay, kita buat y-axis. Lepas tu buat x-axis. Ni step pertama tau. Nak lukiskan dia punya graph tu, you have to write down the x-axis, y-axis and then buat zero situ to show the origin point. Ini lah standard standard way how to write the how to sketch the graph. Saya zaman-zaman saya belajar dulu, kalau kita tak start dengan macam ni, cikgu akan ketuk tangan kita orang. So then kena buat, inilah basic. Sebab tak label tu salah lah. Kena labelkan y-x dengan origin labeling tu. So then we know already that it must go through the origin kat sini. Sebab dia y equals to x. So kalau y 0, x pun 0 lah. So dia point dia lah 0, 0. So then ambil pembaris, buat straight line. Buat straight line, okay. So then simbolnya betul tak solid line? Yes, betul. Sebab kita menggunakan ada kaki ni kan. Maksudnya less or equal than, ada kaki, so dia solid line. So then dia punya simbolnya less than or equal. Okay, kalau less than or equal, dia ialah below the graph. So below the graph maksudnya dia bawah graph. Below the graph, shaded region dia macam ni. Inilah dia jawapan yang pertama, kacang buncis saja. Alright? Senang, tak susah pun. Okay? Tak faham terus tanyalah dekat ruangan chat. Okay. Nanti jangan risau, saya akan screenshot semua jawapan saya. I will give to Puan Suzanawati and maybe she can share with you lah in your own groups. Okay. Oh, ada raise hand. Akila Natasha has raised her hand. Ada soalan kena tanya sayang? Saya nak buka benda ni show be if thumbnail bila apa ni show at speaker video. Ada boleh bacakan ke? Akila tadi angkat tangan kenapa tu? Akila, apa nama dia? Akila Natasha. Kejap sebab kita nak set bagi semua orang boleh bercakap. Tak boleh. Sekejap dalam usaha. Sekejap. Okey. Tak apa, saya teruskan dulu. Cuba tulis soalan kat ruangan chatting lah kalau ni. Okey. Saya pun tak boleh nak baca kat chatting. Tak tahulah, tak pandai lah lebih baik sini. Okey, saya teruskan. Okey saya teruskan untuk soalan B. Okay, B. B ialah y greater or equal than negative x. Saya suka kepada equal symbol. So y equals to negative x. Sama juga, y kosong, x kosong. So dia akan melalui origin juga. Okay, 0, 0. So then, beza dia kat sini ialah jadi negative x, yang A tak ada negative x. Itu je beza dia. Tapi lebih kurang sama saja. So lukis graph. Okay, lukis graph tu mesti basic dia macam ni lah. Okay, this one y, this one x, kena 0. Ni memang basic gila-gila lah. Kalau tak boleh buat yang ini, masuklah form 1 balik. Okay, so then y equals to negative x, dia akan melalui origin. Cuma awak kena tahulah, dia punya serong tu kiri ke kanan. Okay, kalau negative x, maksudnya keturunan, gradient. Okay, gradient dia negatif. So then, dia punya line tu akan sengit terbalik macam ni. Kalau x tu positif, dia serong macam soalan A. Kalau macam negatif x, dia mesti terbalik tau. Terbalik. Alright, so make sure terbalik macam ni. Sebab dia ialah gradient negative value, so dia punya garisan tu terbalik. Sebab dia punya keturunan menurun. That's why dia menurun. Kalau positif menaik, that's why dia menaik. Macam tu. Gitu. Alright, so then soalan dia ialah greater than. Greater than. So maksudnya dia besar, lebih besar. So greater than graph ni, so dia ke atas lah. Ni dah kawasan dia. So ni shaded region dia lah ke atas sebab dia lebih besar ataupun ke atas lah kalau bawah tu kecil. Okay, jelas lah sebab ni senang sangat Saya lajukan sikit sebab senang gila. Okay, kacang buncis sahaja. Okay, so saya pergi dekat huruf soalan nombor C. Okay, senang je. X lower than 3. Okay, dia sebenarnya tak ada Y pun. Tak ada Y pun kan, tak ada Y. Tapi janganlah risau. Jangan risau tak ada Y. So maksudnya dia tukar kepada X equals to 3. So kalau tak ada Y, kalau dia X sahaja, maksudnya dia lah X intercept. Dia X intercept lah. So kita lukis graph. Lukis graph macam biasa boring benda yang sama je. Ulang-ulang je. Tak pandai tak tahu lah.
Ulang-ulang je y. Lepas tu x and then 0. So then how to draw x equals to 3. So 3 tu dekat pintasan x. Katalah 3 kat sini kan. So ambil garisan, dia sekarang dotted line tau. Dotted line sebab apa? Tak ada kaki. Nampak? Less than. Tak ada kaki pun. So then dia mesti dotted line. So ambil pembaris, buatlah garisan memanjang macam ni. Saya tak straight lah kan, saya pakai freehand. So then buat garisan memanjang. So ini ialah x equals to 3. Okay, so then dia kata less than. Kalau less, kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Ya, kiri. Okay, sebab dia less kan? Okay. So kiri. Okay, saya tanya, saya jawab. Okay, dia ke kiri lah sebab dia less. Kalau besar ke kanan. Yeah, ini very simple tau. Simple, basic one. You must know how to shade the region. Kalau tak reti buat yang simple ni, macam nak buat soalan yang complicated. Alright. Danish Haikal, dia nak tanya apa? Tak ada. Dah boleh jawab dah? Dah boleh bercakap Okay, tengok soalan D. Okay, soalan D. Okay, soalan D pula, y greater than 2. Y greater than 2 maksudnya dia boleh tukar kodik y sama dengan 2. Greater tu pula tak ada kaki. Bila tak ada kaki, dia dotted line. So kita pun tahu dia tak ada x, maksudnya dia hanya ada y intercept sahaja. So then apa yang kita kena buat lagi balik soalan D saya buat kat sini lah. Buat kat sini. Tak apa, jangan risau tak payah salin tau. Nanti saya screenshot. Saya bagilah dekat Puan Suzana. Nanti Puan Suzana share lah kot tulisan saya yang cantik menawan ni kat you all. Okay So dia punya soalan ialah y equals to 2 tadi. Tapi dia kata greater kan. So katalah 2 kat sini. 1, 2. So kat sinilah 2 tu kan. So dia pintasan y. So then oleh kerana dia tak ada kaki, maksudnya dia tak ada double line tu. So dia dotted line. So dotted line tu kenalah buat dot macam ni. Okay, dah siap. So ini kita labelkan lah garisan tu y equals to 2. Ni pun lupa nak buat ni. Ni y equals to x. Yang ni pun tadi lupa nak buat. Y equals to negative x. So then y equals to 2. Lebih besar atas ke bawah? Atas ke bawah? Atas, pandai. Okay, dah boleh lah ni lulus cemerlang final. Atas. Pandai atas. Barulah dengan suara ya bagus. Okay. Ke atas, kacang buncis. Okay. Alright, so saya proceed sebab dia tu senang sangat. Okay, jangan lama-lama kat tempat yang senang. So then kita masuk soalan E. So E, okay, y equals to 8 minus x. Okay, dia ada nombor pula. Tadi tak ada nombor, ni ada nombor. So how to perform this question? Okay, tadi soalannya y less or equal than 8 minus x. Alright, so then, sorry lah kalau tulisan saya ni memang buah harga sikit. Tulisan, yelah orang pandai, biasalah. Tiba. Yeah. So then, apa yang kita kena buat kat sini ialah you kena plotkan graf macam tadi juga. Cumanya ada kerja lebih sikit. Kerja lebih sikit sebab dia nak kena cari 2 titik. Tak boleh nak kata dia lalu kat origin point tau sebab dia dah beralih tau 8 tolak x. Dia bukan lagi y equals to x. Dia bukan lalu kat origin dah. Dia dah beranjak dia punya line dia tu. So then kita buat a very simple table. Di mana cursor saya hilang? Kat sini buatlah simple table berbodoh ni. Kan? Lepas tu awak labelkan lah. Cari nilai, okay, the value of kalau x0 y berapa and then y0. Okay, kita akan ada 2 titik nanti. So then dekat sini apa yang kita boleh buat, okay, kita carilah jawapan dia. When x equals to 0, okay, y dapat berapa? Okay, 8 minus 0, so y equals to 8. So kat sini lah. Okay, kalau gantikan x dengan kosong, okay, substitute x with 0, then you will get y equals to 8. So you have already 1 point here, 0, 8. Okay, 0, 8. Okay, and another one nak cari lagi.
you substitute y equals to 0. So when y equals to 0, so you substitute y with 0 equals to 8 minus x. So x akan dapat negatif, dapat 8 lah. Ya, x equals to 8. Alright, pindah ke tempat lah. Kena pandai pindah tempat. Kalau tak boleh juga saya tunjuk. Saya tunjuk. Okay, pindahkan x ke kiri. Negative will become positive. X. And that equals to 8. Senang kan? Okay, so then we already have two values here. 2 points. Okay, 0, 8 dengan 8, 0. So then we have already 2 points. Apa yang kita kena buat sekarang ni? Plotting the graph. Simple je. Okay, plotting the graph. So kita plotkan graph. Okay, macam tadilah plotkan graph. Okay, buat garisan. Okay, ambil pembaris dengan malas. Okay, buat garisan yang straight. Label dengan malas label. Y-axis, x-axis and the 0 for denote as the origin. So plotkanlah. Tak payahlah nak berkira macam sungguh-sungguh kan. 0, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tak payah. Agak-agak je lah. Kat ni 8. Okay, main kat sini 0, 8. Okay. So 8, 0. Agak-agak lah 8, 0. Okay. Sebab dia kata sketch tau. Dia bukan nak kata kita kena draw betul-betul. So we have 2 points here. 0, 8 and 8, 0. So ambil pembaris. Dia punya tu dotted line ke solid line? Tengok soalan dia. Dotted line ke solid line? Solid line. Solid line, pandai. Okay, so pakai solid line. So kita ambil saja garisan, sambungkan dia. Semuanya mesti linear ni tau, linear graph. Kenapa dia linear graph? Sebab semua power of x kat sini bernilai kuasa 1. Ni semua kuasa 1, ni semua 1. Sebab tu dia straight line. Jangan pula tiba-tiba adalah manusia tu dia pergi buat entahlah ajaran apa yang dia guna, dia buat bentuk macam ni pula. Ni salah lah ni. Tak boleh bentuk macam ni, inilah cubic. Ni lah cubic graph iaitu x kuasa 3. Tak boleh. Jangan pula mandai lukis pula. Dia buat lukisan macam ni. Tak boleh. Jangan ada je orang buat. Ramai student saya main suka hati je buat graf yang pelik-pelik. Kan? Padahal dah ajar dah. Memang guna straight line. So, kita sambungkan saja, gunalah pembaris. Janganlah tak pakai pembaris. Pakai pembaris. Bagilah lawa sikit. Okay, anggaplah betul kat situ. So then, soalan kata less than. Less than. So, below the graph ke above the graph? Below. Oh, Syah is requesting to annotate the chat content. Oh, baguslah ni. Dia nak tolong saya sharekan approve. Okay. Boleh? Nak lukis ke? Nur siapa tadi yang Syah? Saya dah benarkan awak untuk annotating. Boleh gerakkan awak punya cursor tu untuk lukiskan kat mana dia punya shaded region, Syah? Tak ada. Okeylah, bye-bye. Okey, ni tak tahu macam nak hilangkan benda ni Ada sana can denote, lepas tu you can people, apa benda ni apa benda ni? Saya pun dah pening dah. Collapse my view of what I'm sharing. Ni apa benda okeylah. Berhilang. Okey. So dia dekat bawah sebab dia less than kan. So dia punya shaded region dekat sini. Saya ingatkan ada orang request untuk annotating tu dia nak tolong lukiskan. Kan Webex boleh kan? Macam viewer tu dia boleh interrupt screen saya. Tapi saya dah bagi dia tak mau gerak. Okey. Yang ni saya nak tutup macam mana boleh rupanya. Tak payah mengacau. Okay then, that is the answer lah for E. Yeah, simple je tau. Meaning that you must know how to sketch the graph and you must know how to shade the region. Okay, contohlah kan soalan macam ni. Yang soalan tadi ni kan, yang tadi ni lah. Y equals to 8 minus X ni. You blur gila.
blur. Atas ke bawah? Contoh. Sekejap. Dia tadi less or equal kan? Less or equal. Kan awak macam rasa blur bawah ke atas tiba-tiba blur kan, atas ke bawah ke atas, so, awak tak confident. So you boleh guna satu lagi teknik tau, dia panggil tiba-tiba hilang dia panggil origin test. Origin test dia, I'm not so sure whether your lecturers have taught you this or not, but actually this is a way how you want to determine the shaded region. Because sometimes there is a few equations that you will get confused how to shade the region. So this test is very, very helpful. So then what you should do, the origin test ni, this substitute y equals to 0, x equals to 0. So y is 0 and then less or equal than 8 minus x pun 0. So 0 less or equal than 8. So kat sini dia punya nilai true kan? Sebab memang 0 is less than 8. So kalau true, maksudnya origin dia, origin 00 is included in our shaded region. Kalau jawapannya false, 00 tu not included. Sebab tu bila saya shade the shaded region ni, yang 00 ni termasuk sekali dalam pilihan kita. Ada, termasuk sekali. Nampak? Termasuk sekali. That's why lah dia penting kalau origin test ni, sometimes equation yang very confusing, tak tahu nak shadekan kiri ke kanan ke, you boleh guna cara ni. So take note lah kan, kod-kod lecturer awak tak ajar cara ni. So I think this is the new thing for you. Because sometimes not all lecturers will use this test, how to shade the region. Okay, tak apa, nanti saya screenshot nanti. The last one, bukanlah last sangat, last yang simple. Okay, so soalan F. Alright, soalan F. Okay, so then we have two equations here. So that we have to draw in the same graph and then you have to find the feasible region. So untuk yang pertama, y less or equal than x minus 2, kita convert kepada equal equation, equal sign, equal symbol. So sama juga macam tadi. Sama, carilah dia punya points. Cari 2 points. Okay, when x equals to 0, y equals to 0. Okay, so when x equals to 0, so substitute x with 0, so you get y equals to 0 minus 2, so y equals to negative 2, so you have 1 point here, negative 2. Okay. Yang kedua pula, when y equals to 0, so then you have substitute y equal to 0, so 0 equals to x minus 2, so then x actually negative 2. Okay, x is negative 2. X equals to 2, sorry. Kalau tak ada orang menegur tu memang salah lah sampai kiamat pun. Okay, x equals to 2. Alright, so we have 2 here. We already have 2 points. Okay, so yang kita lukis lah. Apa kita buat dulu yang kedua. Yang kedua ialah y equals to 5 minus 3x. Okay, buruk tulisan, minta maaf ya. Memang macam ni. Saya sebenarnya tak biasa pakai, tak biasa tapi itulah memang buruk x, y. So x equal to 0, y equal to 0. So then for this equation, again the same process. So when x equals to 0, substitute x with 0. So you will get y equals to 5 minus 3 times 0. So this one you kat 5 lah, kat sini y equals to 5. So kat sini lah 5. So next, kalau when y equals to 0, substitute y dengan 0, you akan dapat sini 0 equals to 5 minus 3x. Okay, lepas tu pindahkan 3x, negative 3x to the left, negative become positive, so 3x equals to 5. So then x equals to 5 over 3. So 5 over 3 tu lebih kurang 1.67 lah. So kat sini 1.67. Alright, so then you already have 2 points here. So what you should do after this, you must plotting these two. Okay, plotting lah macam biasa. Tapi kita bukan plotting asing-asing tau.
plot dalam graph yang sama. Okay, using the same graph but we have two lines lah kat sini. Alright, so plotting kan begini. Macam biasa, sediakan rumah je dulu. Tengok basic dia mesti kuat tau. Y, X, 0 ni mesti kena ada. Menunjukkan awak tengah buat Cartesian form. Plotting in the Cartesian form. Sebab kalau you tak labelkan, macam nak tahu Cartesian form ke? Atau you kena complex number ke? Tak tahu. So you have to label it. Alright, so then the first equation here, y equals to x minus 2. So ada point dia 0, negative 2. So 0, negative 2 kat sini lah. Okay, negative 2 kat sini. And then 2, 0. Okay, 2, 0 kat sini. So ambil pembaris, awak buat garisan. Straight line. Okay. Tak straight line. Yelah tu. Lari-lari Okay, so straight lah kat situ. Anggaplah betul lari lah. Alright, okay. Lah, lebih kurang. Okay, lepas tu, yang y greater than 5 minus 3x, oleh kerana dia tak ada kaki, so then dia dotted line. Okay, kena guna dotted line. So, kita ada 0, 5. Okay, 0, 5 maksudnya 0, 5. Okay, lebih kurang kat sini lah. 5, 0, 5 kat sini. Jangan lupa lah labelkan, senang. Y equals to x minus 2. Nanti kita tak terkeliru lah. Okay, x minus 2. Okay, saya tukar colour lah, tukar colour. Yang tu yang line biru, yang line merah. Yang line biru ni 0.5 dengan 1.7, lebih kurang macam ni lah lebih kurang sini lah, lebih kurang. Okay, so oleh kerana dia tak ada kaki, so dia ialah dotted line lah. So ambil pembaris, saya tak cantik dah sikit ni dia punya garisan tu. Lebih kurang lah sebab saya tak ada pembaris. Okay, saya buat macam ni. So then you have two lines in the same graph. So then baru kita shape the region to find the feasible region. Feasible region tu adalah region yang intersect with each other, dipanggil feasible region. Ataupun more than two graphs that have the same area of shaded region. Okay, so itu pun dipanggil feasible region. So then untuk yang warna merah ni, okay, color merah, dia kata less or equal. Saya lupa nak labelkan. Ni ialah garisan y equals to 5 minus 3x. So then ambillah warna merah lah kan. Dia less or equal. So kalau less of equal, dia ke bawah sebab dia less. So less ke bawah. Bawah tau. Kalau tak reti juga kan, tak reti lah. Mana atas ke bawah again. Saya sarankan you guna balik origin test. Okay, tengok origin test. Kosong. Okay, kalau kosong, y kosong. And then ni pun kosong, so ni negatif 2. So 0, less or equal than negatif 2, jawapan dia false. Okay, kalau false, origin tu included ke not included? Not included. Not included, very good. Dia ada seorang yang jawab pun dah seronok dah. Not included. That's why lah kita punya graph tu shaded region dia ke sini ke bawah ni. That's why we are shading this area. Not including the origin. That's why lah dia tak termasuk. Itu kalau blur sangat gunalah origin test. Kalau okay, faham. Kalau less tu ke bawah, so that you know already lah dia punya line tu ke bawah. Okay, so then kalau yang greater, okay, greater tu ke sini lah. Greater. Saya pakai warna biru lah greater. So kat sini kawasan dia. So then your final answer should be you have to find the orang kata apa intersection ataupun yang bertindih lah, warna biru dengan warna merah tu bertindih. So you tahu dah kawasan yang bertindih tu yang kat sini. Saya hitamkan So ini jawapan dia. So this is the feasible region. Okay. Nampak serabut kan? Nanti cara lecturer you akan ajarlah cara nak lukis, nak proper macam mana. So kalau you lukis balik kan jawapan tu, dia akan bentuk cantik macam ni lah. Ni lah bentuk dia yang sebenar. Yang feasible region dia sama je macam saya lukis buruk-buruk tu kan. So ini yang okay sikit. Alright. So then itu ialah contoh yang sangat mudah. Very simple one. Okay, setakat ini ada soalan ke tak ada? Tak ada. No.
Tak ada. Masing-masing. Nak tanya saya boleh juga. Bolehlah minta nombor Yeah, phone. understand. Saya jual kek memasak tiba-tiba. Nak order kek, order kat saya. Alright. Okay, tiba-tiba promo. Okay, Visible Region Part 2. Okay, yang ni ialah sama juga yang tadi saya explain. Saya cuma nak terangkan kat you all contoh yang agak bukanlah complicated. Tidaklah senang je soalan ni. Cumanya nak bagi tahu contoh yang more than 2 lines. Okay. Simple gila. First step, tengok coefficient of the y. Negatif ke positif. Tengok. Tak ada satu equation, second equation, third equation, fourth equation. So tengok dekat 1, 2, 3, 4. Kat manakah equation yang ada equation negatif? 1. 1, very good. Okay, equation number 1 ni kita kena ubah dia menjadi coefficient y tu positif. Sebab kat sini terang nyata jelas kat situ coefficient of y tu negatif. Tak boleh. Cannot. Okay, so then you must convert to positive. How to convert to positive? Simple sahaja. Just by moving to the right, to the left. Okay, so then what you should do here, you just move negative y to the left, to the right hand side, and then move 2 to the left hand side. So positive will become negative. So x minus 2. So greater or equal negative y, move to the right will become positive y. Tarang! Dah dapatlah y to positive. So then you want to rewrite. If you want to rewrite this term, you can rewrite like this lah, y, and then simbol ni tips dia tu towards y kan. Terbalikkanlah simbol dia. Follow je dia punya simbol ni. Tapi terbalik sebab tips arrow ni towards point towards y, so kita kena follow lah point towards y. So x minus 2. Then our equation already have the positive value of y. Okay, simple. So apa yang kita kena buat kat sini? Macam tadi. Okay, so kita tukarlah y equals to x minus 2. Okay, lepas tu kita buat balik benda yang sama. Boring, senang sangat. Balik-balik, the same process again and again. So x, y. Okay, kalau x0, y0. So dekat sini kita buatlah when x equals to 0. So here you will get y equals to 0 minus 2, then y equals to negative 2 lah. So you akan dapat negative 2 kat sini. So the next one, when, kenapa panas benda ni? Pan mana lah? Y equals to 0. So 0 equals to x minus 2. So pindahkan negative 2 ke kiri, negative will become positive. So x equals to 2. So we have 2 points here. 0, negative 2, 2, 0. Okay, so kita dapat yang pertama. Okay, kita buat dulu point-point baru kita plotting lah. Okay, yang kedua, okay, graf yang kedua, y plus 1 over 3 x plus 1 equals to 0. Okay, so then if you don't want to move other than y to the right pun tak apa. It's okay actually, but it will be easier for us to determine the shaded region if we transfer all the terms not y to the right. Senang. So then kita boleh florit dengan senang lah. So then kita remove. Move this one to the right, this one to the right. So you will get here y equals to negative bukan positive will become negative. So 1 over 3x. Positive 1 will become negative 1. Okay, so pindahkan tau. Bukannya buat apa pun, jangan takut. Pindahkan sahaja. Positive become negative. So then, sama juga step dia. Again, by using the same step. So you buat xy kat sini. So x0, y0. So then, kita buat sama-samalah kat sini ya. When x equal to 0. So you will get here y equals to negative 1 over 3 times 0 minus 1. So actually y equals to negative 1. Okay, so negative 1 kat sini lah. Okay. Lepas tu dekat sini pula when y equals to 0.
So then gantikan y dengan kosong. So 0 equals to negative 1/3 x minus 1. So transfer negative 1 to the left, you will get 1. Okay, negatif ke positif. Negative over 3x. Ni pindah tempat lah So kalau x sahaja, actually pindahkan. Ni darab, bahagi pindah jadi darab. So 3. Negatif pun akan dapat kat sini negatif. That's why negatif 3 jawapan dia. Yeah. Settle. Ini semua ialah kaedah algebra lah. Algebraic operation. You must be strong in the foundation of algebraic. Because if you don't know how to transfer to the left to the right, you cannot get the right points. The right coordinate tu tak boleh dapat. So kalau use problem dekat bahagian pindah-pindah tempat ni, please refer to your lecturers to get help. Okay, so then we actually have 2 points here. 4 points lah sebab ada 2 equation kan. So then for the third equation, we no need to do anything because this one is x-intercept. Yang this one pun tak payah buat apa-apa lah sebab dia y equals to 0. Okay, tak perlu cari point lagi because we already know the location of the points kat situ. Dan kerja kita sekarang ialah lukis graph. Okay. Right. Tak apa, tak perlu salin lah. Kalau siapa yang sempat screenshot tu baguslah. Tak sempat tak apa, saya screenshot kan. Saya share. Alright, so seperti biasa siapkan rumah dulu. So you have to provide the base for the sketching the graph. So y-x and then the origin 0 here. Tengok yang pertama. Okay, 0, negative 2. Yeah, 0, negative 2. So 0, negatif tu sinilah negatif tu kan. So kat sini and then 2, 0. Okay, agak-agak lah 2, 0 kat sini. So oleh kerana dia ada kaki, soalan ada kaki kan. Soalan ada kaki. Bila ada kaki solid line ke dotted line? Solid line. Solid line. Sambil muak-muak kau jawab. Solid line. Terima kasih kerana respon. Solid line. Okay. Saya ajar student saya pun tak ada yang respon macam ni. Bagus kelas ni. Okay, lebih kurang lah Saya tak cantik sikit. Dia punya line tu lebih kurang lah. Okay. So then the next one. Yang ini yang kita label lah. Kena label lah. Baru kita nampak kat mana line tu. Kalau dah ada 10 line kat situ, tak label. Tak keharuk. Label siap-siap. X, y equals to x minus 2. So then dekat the second equation ni tadi. 0, negative 1, negative 3, 0 kan? Okay. 0, negative 1. So, kat sini lah. 1 kat sini. Okay, negative 1 kan? 0, negative 1. Negative 3, 0. Lebih kurang lah. Kita buka mic ke tak? Negative 3, 0. Okay, sini Okay. Lepas tu, oleh kerana soalan dia ialah tak ada kaki. Tak ada kaki kan? Tak ada kaki. Maksudnya dia dotted line ke solid line? Dotted line. Dotted line. Pandai. Okay. So kita pun saya buat color lain lah. Color lain. Saya buat color biru. Buruknya jap. Sebab saya dah hilang pula manusia tu. Undo. Lain nak dipadam, lain yang terpadam. Serius lah. Tak boleh padam. Okay tak ada pembaris Kalau ada pembaris bolehlah straight. Sekejap. Ui, mana pula saya punya cursor ni? Hilang Okay, serius lah. Okay so dotted line kat situ. Tak boleh nak straight lah. Apa hal lah saya punya pen ni? Okay, anggap straight lah Anggaplah straight kat situ. Alright, so then this, ya Allah boleh hilang pula. Kejap OneNote. Hilang memang hilang lah. Buat balik. Tak apa, kita buat balik. Alright. Saya tak boleh ni lah bersabar dengan keadaan ni. We couldn't merge some changes. Click here to see pages, version, bla bla bla. Alright lah. Okay, saya buat macam ni lah senang. Saya buat straight line dulu yang solid line ni. Kan? Serius lah. Tak apalah.
Maafkan saya di atas kekhilafan ini. Saya punya OneNote ni dah bengong dah. Dia tak boleh nak padam. Serius lah. Tak apalah ni anggaplah line dia. Okay, straight line kat sini lah. Buat sikit lah line dia. Maafkan saya. Line yang gitulah. Gitulah line dia. Anggaplah straight Saya problem dengan saya punya ni. Kemudian yang third equation. Lepas tu kita labelkan dia tau. Labelkan dia. Okay, labelkan dia. Y equals to tadi. Negative 1/3x minus 1. Okay. Kemudian saya tukar color. Tukar color lain. Color hijau. Ini ialah x equals to 4 kan. Okay, x equals to 4. Okay. 4 lebih kurang kat sini lah. Anggaplah 4 kat sini. Anggap 4 kat sini So ambil line oleh kerana dia ada kaki. So dia solid line. So straight gitu. Okay. So kita labelkan dia. X equals to 4. Okay. Kemudian saya guna color purplish. Okay. Okay, saya guna color purple pula nak menunjukkan y less or equal than 0. So y equals to 0 lah. Okay. Okay. Dia sebenarnya dekat paksi origin ni. Okay, sebab dia line y equal to 0 kan. So then kita labelkan dia y equals to 0. So ada 4 line tau. Pastikan ada 4 line. Okay, then kerja kita ialah untuk melorik-lorikkan. So our task is to shaded the region. Okay, the first one, saya padam dulu. Okay, the first one untuk color warna merah. Okay, color merah, dia punya equation tadi tu yang ini. Okay. Kejap, undo. Okay, this one color merah, dia ialah less than. Bila less than, tengok line color merah, dia di bawah, dia mestilah dia below the graph. Inilah line dia. Ini line dia, okay. Kemudian tengok color biru. Color biru, line biru lah. Okay, color biru, line biru. Dia punya simbol tadi tu ialah greater than. So bila greater than, dia ke atas. Maksudnya dia ke sini. Ni dia punya garisan shaded region dia. Okay, tengok pula color hijau. Okay, color hijau. Okay, color hijau. Hijau ialah X. Less or equal than 4. Okay, kalau hijau ni kurang kan. So kalau kurang kiri ke kanan? To the left or to the right? Left. To the left kan. To the left. Kan ada lagu kan. To the right. To the left. Ni lah. Okay, so dia punya shaded region tu kat sini. Color. Kemudian tengok color purplish. Okay, color purple. Dia ialah less than. So tengok line color purple. Okay. Above or below? Kalau less than or equal, above or below the graph? Atas bawah? Bawah. Hello? Maaf, tak dengar apa dia? Below. Okay, pandai. So dia ke bawah. Nampak? Very the colourful. So then your task is actually to find the overlapping all the colours. Okay, kalau yang kat kawasan tak boleh sebab dia hanya warna biru dengan hijau. Ni pun tak boleh, kawasan ni purple dengan hijau sahaja. Sini pun tak boleh, hanya ada 3 colour kat situ. So then kawasan yang memang intersect with all the colours ialah berada di sini. Kalau awak tengok semua colour intersect kat sini je. Semua colour yang intersect. Okay, itulah dia dipanggil visible region. Ni jawapan awak. Walaupun awak ada huru-hara kat situ, nak tengok jawapan kat sini je sebenarnya. So then, kalau dalam final, janganlah lukis macam ni. Mau royal lecturer awak nak maki. Okay, buatlah, awak bayangkan lorekan dia mana. So then you actually have to come up with this solution. Macam ni. So jawapannya ni lah. Sama je. Cuma yang ni tak cantik, yang ni cantik. Alright. So itu jawapan untuk this question. Simple saja. Mudah sangat. Tak susah pun. Yang penting you have to know the first step. Make sure coefficient of y is positive. You must know what kind of the lines, dotted ke solid line. And then you must know how to plotting and shade the region and find the visible region.
Okay, so saya teruskan soalan sikit lagi nak habis. Alright, so graph the following system of inequalities. Okay, sama juga. Cuma bezanya kat sini ialah tadi tu semuanya X kuasa 1. Tapi dekat sini ada soalan X kuasa 2. So dia bukan straight line lagi. Macam mana rupanya tu? Tunggu kejap. Okay, dekat sini check pula. Semua nilai Y tu koefisien positif ke negatif? Positif kan? Saya jawablah cepat sikit kan nak habis. Alright, semua positif. So tak perlulah positif. And then internet saya slow kot. Okay, lepas tu apa yang kita kena buat? Just cari point sahaja. So we have one equation, two equation, second equation. Yang ni boleh pecah tau. Boleh pecah. Satu ialah X less than 2. Satu lagi ialah X greater or equal than negative 2. So ada 4 lah. Yang ni yang ketiga, ni yang keempat. Okay, so then number 3 and 4 no need to find the points sebab dia x-intercept. Cari yang pertama. Point yang pertama, y equals to x square minus 9. Okay. Cari balik macam tadi. Bukan susah pun. Very simple step. You just draw a very bodoh-bodoh table. Okay, kemudian just write down x, y here. 0 and 0. Lepas tu cari jawapan. When x equals to 0, so gantikanlah y equals to 0 square minus 9. So y equals to negative 9 kat situ. Okay. So y kat sini negative 9. Okay. So kalau satu lagi, when y equals to 0, so you have to substitute y with 0 and then x square minus 9. So kalau x square equals to 9, kalau x sahaja, okay, dia square root of 9. So jawapannya ialah plus minus 3. Tapi yang buat 3 saya salah. Salah sebab dia kan square root kan ada dua nilai. Negatif and positif. Okay, sebab kalau negatif 3 square pun dapat 9, positif 3 square pun dapat 9. That's why you have to write positive and negative 3. Okay, so then you already have that points. Okay, so kita continue dengan second equation. Okay, second equation, convert to equal sign. So 3 over 2x minus 3. So then here, again, sama juga step dia boring. Okay. Sebab benda yang sama je awak kena buat. Then you can get the correct points. So you kena cari when x equals to 0. So gantikan x dengan 0 lah. So y equals to 3 over 2 times 0, negative 3. Everything times by 0 is 0. So y equals to negative 3. So this is negative 3. So next, when x equals to, y equals to 0. Okay. Lepas tu, substitute y with 0. So you get 0 here. And then 3 over 2x minus 3. Okay, so then kita pindahkan negatif ke kanan, ke kiri. Negatif become positif, so 3 equals to 3 over 2x. Okay, kemudian dekat sini you akan dapat pindahkanlah bahagi, pindah lagi darab, so dapat 6. Okay, lepas tu yang ke atas tu pindah ke bawah. Okay, per 3. So jawapannya x sama dengan 2. So yang ini kalau tak boleh buat, tolong sedar diri. Benda ni senang. Pindah tempat sahaja. Kalau tak boleh buat juga, tolong get help from your friends or your lecturers. Okay, so then you already get this point. Senanglah lepas tu dapat point. Kerja kita seterusnya ialah untuk plottingkan sahaja. Okay, saya ruang kat sini lah. Okay, kita pun buat rumah dia. Okay, buatkan rumah dia macam tadi. So, cantik-cantikkan rumah kita. Base kita kena betul. So, then, sekejap saya tak suka yang terlampau tebal sangat. Okay, Y and X. Okay, the first one, point kita. Lebih kurang negative 9. So, kat sini lah, 0, negative 9. Positive 3 dengan negative 3, 0. So,
So kata kat sini positive 3, ini negative 3. Okay, ada lagi 2 point kat sini. So oleh kerana dia punya soalan tu ialah tak ada kaki, hashkan dia guna dotted line. So dotted line mesti bentuk kuadratik je sayang. Kena bentuk kuadratik graph. Sebab apa quadratic graph? Sebab x kuasa 2. Siapa yang buat straight line? Tak boleh. Kalau buat soalan, kalau awak lukis macam ni. Salah. Tak boleh tahu. Dia mesti ada curve. Okay. Alright. Setakat ni ada soalan ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Dia ada. Okay, bagus. Alright. Then dekat sini yang kedua, okay, label. Jangan lupa label y sama dengan x kuasa 2 tolak 9. Okay, supaya kita tahu garisan apa tu untuk equation apa. So then the second one I will use blue color. Okay, 0 negative 3. Okay, 0 negative 3 lebih kurang kat sini lah Negative 3 tu kat sini lah lebih kurang. So satu lagi tadi simbolnya 2 kosong. So 20 kat sini lah. Lebih kurang 20. Okay. Dan simbol dia tadi ialah simbol ada kaki lah. So ada solid line lah. Solid line. Ambil pembaris. Okay. Panjangkan sikit garisan tu. Okay tak berapa nak ni sangat. Tak apalah. Saya buat macam tu lah lebih kurang Pastikan dia kena dengan point tu. Settle colour biru. Okay. Lepas tu saya guna colour hijau untuk buat this line. Okay, itu ialah x-intercept lah dekat 2. So tadi 2 kat sini. So ambil pembaris. Dia oleh kerana dia simbolnya tak ada kaki. So dia solid, dotted line. Ambil lah pembaris, buatlah lawa-lawa sikit bagi dia straight kan. Saya tak ada pembaris ni, buruk lah sikit rupa dia. So then straight line. So then the next one is saya guna color purple. Okay, color purplish. Untuk this one, it's intercept at negative 2 points. So that's supposed to be there, negative 2. Because of the symbol is greater or equal, ada kaki. So we are using the solid line. Nuri Shifa is requesting to annotate the shared content. Approve. Tulis. Nak lukis ke? Sila. Boleh sayang. Tak nak ke? Dah approve dah. Tak nak. Tak jadi. So saya nak kisah benda ni Tak ada. Dia memang ingat saya tergurus pasal saya. Muklis pun nak. Muklis sebab. Nak lukis ke Muklis? Nak annotate sekali ke my notes ni? Boleh. Lukislah. Saya tunggu. Pandai. Ya. Tapi dia tak ni Okay, thank you Muklis. Alright. Cuma dah betul kedudukan dia sayang, tetapi soalan dia ialah ada kaki. Bila ada hilang dah. Hilang. Bila ada kaki, tadi Muklis dia buat dot. Tak boleh dotted line. Kena kaki tau. Kena ada kaki, so dia straight line. Straight line yang solid line. Tadi Muklis dia buat betul dah dia punya kedudukan dia semua tu. Cuma dia bukan solid line. Yeah. Tapi very good try. Cuma dia buat dot salah. Dia sebenarnya solid line sebab dia solid line lah. Sebab dia ni, dia apa tu namanya? Ada kaki. Okay, then jangan lupa untuk labelkan dia. Ni tadi X sama dengan 2. Aisyah, jangan saya declare ke selaku je declare orang. Tukar hati je mainkan perasaan orang. Okay, X sama dengan negative 2. Okay, so dekat sini kita try untuk plotting. Okay, siapa nak plot yang line color merah?
Like color merah tu yang equation ni. Ni color merah tu yang itulah yang kuadratik tu. So who wants to try to shade the region? Soalan dia ialah greater than. Siapa nak try? Krik tak ada. Okay, saya buatlah. Ada. Elisa Maisara. Okay. Okay, Elisa sayang. Cuba shadekan the region greater than untuk line color merah. Mana awak punya tu? Nampak kat situ, tepi tu, tapi kenapa kat situ? Boleh? Boleh nak shadekan region tu? Tak jadi. Okey, saya buatkanlah. Okay, so dia greater than, so dia ialah line kuadratik macam tu. So dia saya tukar color. Saya tukar color merah. So dia berada di atas ni sebenarnya. Okay, dia berada di sinilah, di atas ni. Okay. Dia nampak serabut sikit sebab kita dah start ada banyak color kan. Okay, warna biru pula. Warna biru. So kalau warna biru, dia ialah tadi yang ni kan, less than. So bila kalau dia less than, dia below. Below the graph. Ni below. Okay, ni below. Alright. So kalau color hijau, dia less than. So kalau less tu sebelah kiri. Sebelah kiri lah. Sebelah kiri. Memang serabut Memang serabut. Tapi nanti final, nanti lecturer awak akan ajar lah cara nak lukis tak serabut macam saya. Saya nak ajar sebab saya nak bagi nampak. Okay, kalau yang color purple greater than, so kalau greater than dia semestilah sebelah kanan. Okay, alright. So sangat serabut gilos. Okay so dekat sini awak kena cari Muklish approve, okay. Awak kena cari kat manakah visible regionnya. Di mana semua color tu intersect with each other. Okay, carilah, buka mata, tengok warna merah, purple, green, blue intersect with each other. Kat mana kawasan dia intersect? Okay, kena cari kat mana. Carilah. So then kalau you jumpa, very good. Betul. Pandai Mungklish. Kawasan yang dilukis itu betul. Very good. Okay, thank you so much. Alright, so dia hilang kalau saya cancel. Pasal apa? Tapi betul dah. Pandai Muklish. Okay. Dia hilang lepas dah notation tu dia kat sini. Betul dah tu. Betul. Pandai. Okay, dia dekat sini lah. Alright, dia masih sempadan ni. Sini. Situ. Kat situ. Alright. So then itulah dia. Kalau awak lukis lawa-lawa, cantik-cantik, dapatlah bentuk macam ni. Okay. Alright. So ada 3 lines. Ada 4 line. Dan yang dia intersect with each other, all the colours dekat shaded region yang ditunjukkan dekat screen tu lah. Tak susah pun. Yang penting kena tahu all the important parts tu lah. Coefficient Y must be positive. You must know how to plotting the graph. You must know how to shade the region. Make sure your type of line is correct, whether it is solid line or dotted line. And then after that, you have to know how to determine the visible region by looking at the intersection colors lah, ataupun intersection shaded region tu. So that's the answer. Okay. Alright, so actually I have another one example. Ada je example kat sini, tapi can I let your lecturers to cover this part because I have to go back for 30. So can I stop here? Moderator Puan Suzana? Boleh, tak ada masalah. Banyak. So thank you so much everyone. I hope that all of you will get a little bit of ni Muklish punya full flat. Allah, amin saja Muklish. Kawan-kawan doakan. So hopefully for this session you somehow lah you can get a little bit
knowledge ataupun perkongsian saya ni membantu you all. So hopefully lah membantu, dan if you have any questions, if you want to ask me, bolehlah buka soalan kalau nak tanya apa-apa. Ada soalan boleh tanya. Seronok ni belajar dengan Puan Mar ni. Bukan selalu. Tu bukan selalu, itulah. Boleh, lepas ni boleh Betul. habis setiap minggu. Macam manalah saya nak stopkan presentation ni Oh, tekan ni Ni ikut lah. Okay. Okey, ada soalan? Sebelum nak ingatkanlah, kita ada share apa ni, Google Form untuk kehadiran. Jangan lupa isi ya. Okey, ada soalan daripada pelajar-pelajar. Rugi tak tanya ni, bukan selalu dapat isyarah kelakar macam Kalau merepek merabun je, meraban. Lagi-lagi nama Muklis. Daripada awal sampai habis dengan nama Muklis. Itulah kan. Favorite ni. Ramai yang menjawab rupanya kat ruangan chat ni. Itulah saya tak boleh nak tengok. Okey, tak ada soalan kot dah. Tak ada dah. Okay, saya minta maaf ya dekat semua sekiranya my presentation ni quite fast because I am trying to orang kata rush lah because I'm going back at 4:30 sebab saya travel jauh every day balik pulau tu ke Pulau Batas. So Friday kan macam esok tu nak raya je kalau jam ni tu. Every Friday raya tu macam esok raya sebulan punya jam ni tu. So got to rush lah a little bit. Kalau saya terlaju ke, minta maaf banyak, boleh tanyalah lecturer masing-masing. Okey, sebelum kita akhiri, nak tengok gambar sekejap. Boleh tak semua on kamera, nak tengok rupa-rupa? Siapa muka baru bangun tidur tu betul-betulkan sikit rambut. Cepat kita nak kita tengok gambar, lepas tu dan habislah. Dan mana yang kena pergi ada kurikulum pukul 5 ni dah boleh pergilah. So minta semua on kamera sekejap. Okay, saya nampak muka Akasha. Baik. Lain. Okay. Kejap Umi, kejap. Ya, kenapa? Ini sebenarnya ada quiz is. Quiz. Saya nak bagi hadiah kalau siapa yang menang. Saya lupalah, boleh tak kalau ambil masa 10 minit? Boleh. Ambillah gambar dulu. Ambil gambar. Ambil gambar. Nak saya buat soalan. Ramai tak on lagi, tak apa, boleh start quiz dulu kot. Nak start dulu. Boleh. Kita start quiz dulu. Puan Mar dia nak buat quiz. Siapa menang dapat hadiah. Hadiah tu tak adalah banyak tau. Tapi siapa ada e-wallet, saya transfer kat e-wallet. Saya transfer Lagi nanti. quiz. Saya transfer kat e-wallet siapa yang menang. Saya akan ambil 5 pemenang. 5 pemenang. Dapatlah seorang RM10 kan. Soalan tu tak banyak. 10 minit siap dah. Okay, kejap Mac. Macam mana nak ni? Tiba-tiba ni. Macam kebodohan di sini. Ni kot nah. Okay. Okay, nanti pergi dekat quiz is. Ini ialah dia punya kod. Hai. Soalannya tak banyak, 5 soalan je. Lepas tu kalau nak cepat hentam je lah. Siapa nak join. Tapi macam ni tau, awak join dengan nama pendek _ nombor telefon. Supaya saya boleh contact yang menang. Nama pendek _ nombor telefon. Saya ulang balik, nama awak kena nama _ nombor telefon. Madam boleh share QR, senang sikit nak scan. QR, macam mana nak buat QR. Show QR. Okay, ni. Boleh. Ada scan QR baru tahu. Lama tak pakai.
Budak-budak lagi tahu. Kita Yang macam itulah tu. budak IT. Scan QR code, lepas tu tulislah nama underscore nombor telefon. Nama tulis nama sebenar jangan tulis nama Atromin lah apalah. Itulah. Lala lah. Nombor telefon. Nombor telefon dan nama Ni saya boleh terus kontak yang pemenang. 10 minit je, sekejap je. Siapa yang buat laju, sekejap je. Buat laju-laju. Baru 4 orang. Yang cepat ni yang live tu, jangan lupa ya isi kumpulan apa curriculum punya group code tu apa tak ada apa Syarayu ada bagi Google Sheet kan. Minta isi ya. Kalau tak nanti tak dapat pengecualian co-curriculum. Okey lah, so kita run mana yang ada je. Siapa yang lambat masuk tu, tak apa nanti boleh masuk, ada kod kan. Siapa yang letak nama, tak ada nombor phone tu nanti saya cubalah cari kalau menang. Alright. Macam mana korang boleh letak benda-benda ikon-ikon naik semua ni? Woi, canggih betul lah. Fuyu. Wah, canggihnya kuisi sekarang ni. Okeylah kita start Yang lama masuk tu nasib. Bila nak kata start ramai masuk. Okey dah, start. Okey dah, bismillahirrahmanirrahim. So boleh jawab soalan. Saya sorokkan apa tu pemenang dia tu. Surprise. Dah. What happened?
Aku tak ambil gambar tadi. Nak join quizzes dia. Alamak. Lepas aku di situ tak eh. Tak siap. Faham, dia tanya kita keluar apa kod dia, miss. Kod apa ya? Oh tu ada orang share 408125. Dah habis. Minta jangan live lagi ya. Kita nak tak gambar and then ada kedatangan yang tak isi tu tolong isi segera. Ni darah. Yang kehadiran tu siapa yang tak boleh tu cuba guna email UiTM ya.
Allah. Okey, saya minta izin untuk stopkan quiz ni. Sebab ramai yang dah siap, yang belum siap tu lagi tak apa. Boleh tak Puan Suzana? Boleh, tak ada masalah. Sebab nanti ujian Okey. kita balik ni. Okey, saya stopkanlah. Terima kasih kepada semua yang telah join. Okey. So yang kiranya quiz tadi ada result ke macam mana? Ada. Kejap Oh, ada dah. Okey. Okey, kejap. Saya akan revealkan pemenang. Okey, saya akan ambil 5 pemenang. Nanti saya kontaklah pemenangnya nanti. Okey, nampak Okey, yang pertama, tahniah kepada Mimi. Mimi. Ada Mimi. Dapat semua betul Mimi. Hebatlah kamu. 0123177310. Ada Nanti Mimi. saya ni Okey, itu yang pertama. Oh, tu Yang kedua Ain. Ain siapa pun tak tahulah. 0110740376. Okey. Yang ketiga. Maksudnya saya ambil 5 yang pertama ni maksudnya saya ambil yang ni. Yang ketiga Ideal. 0199898332. Mak ni, ada nama dia Mimi. Lepas tu Quratul Najah. Yang keempat Muhammad Hashim. Tapi namanya Aidil. Betul nombor telefon 0199898332. Betul Nombor tu. Betul, nombor phone betul. Lepas tu Niswa. Okey, 1, 2, 3, 4. Yang keempat Niswa. 011333411927. Panjang nombor telefon Dan yang kelima Farhan, tahniah. 011356258862. Tolong bagi tahu betul ke tak betul nombor phone tu. Kalau salah tu kita burn lah. Sahkan nombor telefon anda. Kalau tak duit tu nanti dapat kawan lain.
Ni saya nak Macam-macam. tengok ni benda ni. Boleh beli ni. RM10. Bolehlah makan tengah hari kan. Okey. Itu sahaja. Nanti nombor phone yang pemenang ni saya akan hubungilah pemenang. Tahniah kepada pemenang. Saya pulangkan semula kepada Puan Suzana untuk penutup. Okey. Okey, jangan live lagi ya. Tengok dah turun macam air dah bilangan pelajar. Okey, tolong on kamera sekejap. Saya nak tak gambar. Sekejap je. Lepas tu boleh lah. Lepas tu lari pergi ke Koko. Okey, hantu. Ada nampak nama Muklis. Nak tengok juga Muklis tu yang mana. Naik ke depan. Yeah. Okey, saya kira sampai 10 Lepas after 10 tu maksudnya semua orang dah buka dan kita tengok gambar Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ya, semua dah buka sebab saya dah ambil gambar dah. Okey, tunjukkan wajah awak yang paling handsome dan cantik. Kita nak letak bukti ni. Menunjukkan awak ada join. Okey. Ni Abizar Rakib, student saya ni. Tak on pun. Pak nama je. Okey. Okey dah. Okey dah. Okey, maka berakhirlah. Okey, terima kasih semua. Dah habis posting dah. Apa dia? Beruang tu dah lambat dah. Dah habis posting dah. Okey, berakhir sudah kita punya webinar pada hari ni. Seronok dengar Puan Marini mengajar. Siap ada kuis, dapat hadiah. Itulah, kita ngantuk sikit. Macam apa dia? Tak, I nak order nasi kandar ayam. Lepas tu extra lauk pelipa. Ada nasi kandar pula dah. Mai lah Penang, Mai Penang cari saya. Oh, nak pergi Penang. Okey, boleh. Mai Nanti Penang cari ya saya. Puan Marini. You Google je Puan Marini Politeknik. Balik pulau ada. Mai sini. Dah Cari pilih Georgia. Janganlah lepas dengar Puan Marini mengajar tiba-tiba ada yang tukar universiti pula. Okey. Jangan, pergilah UiTM. Ikut mencari Puan Marini. Okey ya. Okey. So pelajar pun bagi respon yang bagus. Okey. Seorang respon pun dah gembira Puan Mar. Itulah. Bagus semua. Baik-baik semua kat sini. Cuma awal-awal je lah ada masalah mic sikit. Kami tak reti nak on. Lepas tu dah okey dah lah. Okey. So ada banyak benda baru juga yang saya belajar. Pasal quiz tadi. Pasal apa. Annotating tadi pun saya baru tahu ada kewujudan tu. Okey. Terima kasih banyak lah kepada Puan Marini sebab banyak juga maklumat yang kita dapat, ada yang dikaitkan dengan kehidupan dan sebagainya. Okey, semoga pelajar dapat input berguna dan sekaligus dapat bantu awak untuk menghadapi exam Exam pun dah tak lama lagi ni. Ada lagi tak sampai sebulan, lebih kurang sebulan macam tu. Jadi akhir kata, terima kasih kepada semua pelajar. Jangan lupa isi kehadiran dan jangan lupa isi Google Sheet yang minta kod kumpulan kurikulum untuk saya hantar kepada unit Koko. Baru you dapat pengecualian. Untuk awak jugalah. Okey, kalau tak ada apa, rasanya setakat ini sahaja webinar kita pada hari ini. Berjumpa lagi lah untuk di masa-masa akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Okey, setakat ini saja ya. Okey, boleh bersurai, berlari ke Koko. Thank you, madam. Thank you. madam. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Kena rasuk. Thank you, madam. madam. Harga. Terima kasih, Thank you, madam.
Dia macam ni memang selalu kena Semua. rasa kan. Semua dah ni, dah bebay apa? Orang kata jadi macam apa? Apa ayat dia tu? Hari Thank you, Jumaat madam. kan. Besok Okey, hari terima Sabtu. kasihlah semua ya. Nanti kita jumpa Okey. lagi. InsyaAllah. Okey. Jumpa lagi tu subjek lain bukan repeat tau. Janganlah repeat. Jenuh. Okey, Su. Okey. Gerak Okey, dulu. okey. Okay, bye. Okey. Assalamualaikum. Okey. Salam.